Kesatuan Rakyat, Kesatuan Jiwa, Kerajaan Perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan-perkembangan politik. Selamat petang semua, salam sejahtera. Isu RM 600 billion. Banyak sudah buat pengakuan. Di sana sini sudah buat pengakuan. Daripada Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin, Taqiyuddin, Hamzah Zainuddin, Timbalan Ketua Pemuda PN pun kalau saya tak silap ada buat pengakuan. Ada buat pendedahan kenyataan mereka berkenaan dengan isu syarikat judi yang kononnya mendanai mereka semasa pilihan raya umum ke-15. Tapi kita belum dengar pengakuan daripada Presiden PAS, Hadi Awang. Hari ini beliau sudah membuat kenyataan. Tapi sebelum saya masuk ke dalam berita hari ini, terima kasih sudah mempunyai masa sedikit untuk menonton channel saya. Saya mohon Anda untuk sentiasa dalam channel ini supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini politik di Malaysia. Dan jangan lupa tekan butang subscribe. Hari ini tuan-tuan dan puan, akhirnya Hadi Awang buat kenyataan. Kata Hadi, tak masuk akal Perikatan Nasional terima dana judi. Itu menurut Abdul Hadi. PAS menyifatkan mustahil untuk Perikatan Nasional menerima dana politik daripada tauke dan syarikat judi ketika parti itu tegas menutup tempat perjudian, malah pernah dituduh Taliban. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata ketika Perikatan Nasional hampir membentuk kerajaan selepas pilihan raya umum ke-15, saham syarikat perjudian menjunam dan menggambarkan seolah-olah sentimen syarikat berkenaan terhadap PN tidak baik. Hanya akal yang berpusing sahaja boleh menerima tuduhan yang mengatakan bahawa tauke dan juga syarikat judi menyumbang kepada Perikatan Nasional, sedangkan sahamnya jatuh menjunam setelah mendapat maklumat kemarahan PN dalam PRU 15 yang lalu. Sahamnya hanya naik semula apabila PH mendapat kuasa secara luar biasa daripada amalan demokrasi yang bersih. Diikuti pula dengan pembentukan kabinet yang tidak bersih kerana telah membabitkan bekas banduan walaupun telah diampun, kluster mahkamah yang belum pernah selesai perbicaraannya, pemberi dan penerima rasuah, serta golongan penipu yang selari dengan selari dengan kemahuan tauke dan syarikat judi, kata Hadi dalam satu kenyataan di Facebook. Beliau juga berkata, adalah sangat bodoh jika tauke judi menyumbang dana kepada pihak yang paling agresif merobohkan pusat judi dengan ganas, menurut Hadi. Hal ini bermakna tauke judi itu sangat bodoh walaupun pandai menipu dan paling banyak menyumbang rasuah kepada penerima rasuah yang ditarik bergabung dengan bekas banduan kluster mahkamah, sehingga menjadi penyokong kuat Pakatan Harapan bagi menubuhkan kerajaan, katanya. Abdul Hadi menjelaskan apabila PAS memerintah Kelantan, kerajaan negeri mengambil satu lagi langkah menutup tempat perjudian yang diharamkan oleh Islam dan diadakan dialog dengan pemimpin semua agama. Mereka memaklumkan bahawa judi turut diharamkan oleh semua agama. Selepas itu, kami menghadapi masalah apabila bidang kuasa kerajaan negeri hanya terhad kepada premis perjudian. Adapun lesen kebenaran berjudi adalah tertakluk di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan, dan Menteri Kewangan pada masa itu ialah Perdana Menteri sekarang yang dilantik oleh Pakatan Harapan merangkap Menteri Kewangan juga. Beliau juga berkata selepas kerajaan PAS Kelantan, Terengganu dan Kedah menutup premis perjudian di bawah bidang kuasa, tiba-tiba tindakan itu mendapat protes daripada parti komponen Pakatan Harapan. Jadi ini adalah kenyataan daripada Hadi bahawa tak masuk akal PN terima dana judi sebab mereka ini anti perjudian.
Kerana mereka lah yang menutup banyak premis perjudian. Dan jika benar pun bodohlah tukang tauke judi itu yang memberi mereka dana semasa mereka berkempen semasa PR15. Jadi dalam pada itu, bagaimana dengan Menteri Keuangan pada masa itu, yaitu Tengku Zafrul? Ramai yang kata, kenyataan mereka kata boleh tanya Tengku Zafrul berkenaan dengan ini. Terdahulu Ketua Pemuda Bersatu membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah Dangwangi dengan menamakan Anwar sebagai pihak yang perlu disiasat selepas membuat dakwaan terhadap Perikatan Nasional. Kata Wan Ahmad Faizal, PN juga bersedia menyahut usaha kerajaan menggubal akta berkaitan pendanaan parti politik jika mereka mahu meletakkan keutamaan pada isu tersebut. Katanya penggubalan akta berkenaan sepatutnya diselesaikan semasa Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri, namun tergendala apabila Parlimen dibubarkan. Pada 24 September lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wan Junaidi Tuanku Jafar berkata, kerajaan menjangkakan rang undang-undang pembiayaan politik akan dibentangkan untuk bacaan kali pertama pada awal November sebelum bacaan kedua pada akhir bulan yang sama. Bagaimanapun, Parlimen dibubarkan pada 10 Oktober lalu dan rang undang-undang berkenaan tidak sempat dibahaskan dan diluluskan. Jadi, mengenai dakwaan sumbangan syarikat judi, Wan Ahmad Faizal berkata, Anwar boleh bertanya kepada Tengku Zafrul yang menjadi Menteri Keuangan sebelum PRU15. Jadi, adakah Tengku Zafrul Menteri Keuangan pada era Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri? Adakah Tengku Zafrul, di mana beliau ini adalah Menteri MITI pada hari ini, Menteri dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan sendiri, Menteri Anwar Ibrahim, akan menyelesaikan isu ini, akan mendedahkan maklumat yang paling penting yang Anwar perlu tahu. Anwar cuba memainkan persepsi menurut kenyataan ini, cuba memburukkan image kami bermain politik pada minggu pertama mengetuai kabinet. Di bawah berita PN tidak akan dedah identiti penyumbang dana. Jadi timbalan Ketua Pemuda PN Wan Ahmad Faizal, Wan Ahmad Kamal berkata sebaliknya, Perdana Menteri perlu menyiasat ataupun bertanya sendiri dengan Tengku Zafrul berkenaan dengan isu RM600 bilion dan juga isu syarikat perjudian yang memberi dana kepada Perikatan Nasional semasa Perikatan Nasional berkempen, dan juga berkaitan dengan isu seleweng RM600 bilion. Dan kenyataan daripada Hadi pun, beliau kata tidak logik dan tidak masuk akal Perikatan Nasional menerima dana judi. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi berkata, ketika PN hampir membentuk kerajaan selepas PRU15, saham syarikat perjudian menjunam. Hanya akal yang berpusing saja boleh menerima tuduhan yang mengatakan bahwa tauke dan syarikat judi menyumbang kepada Perikatan Nasional sedangkan sahamnya jatuh. Sahamnya hanya naik semula apabila PH mendapat kuasa secara luar biasa daripada amalan demokrasi yang bersih. Beliau berkata, Hadi Awang juga berkata, ini memang, kata Hadi Awang, adalah sangat bodoh jika tauke judi menyumbang dana kepada pihak yang paling agresif merobohkan pusat judi dengan ganas. Oke, itu kenyataan daripada Hadi Awang. Namun, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Sebab Anwar Ibrahim Perdana Menteri sebagai Menteri Keuangan pada hari ini tidak mungkin sesuka hati membuat tomahan, membuat tuduhan, membuat kenyataan di media. Sebab itu seluruh rakyat Malaysia tahu, seluruh rakyat Malaysia mendengar apa yang beliau umumkan, sebab beliau adalah Perdana Menteri. Jadi takkanlah Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kenyataan sesuka hati beliau kan. Dan dikatakan beliau juga mempunyai sebab beliau adalah Menteri Keuangan dan beliau mempunyai bukti. Kalau perlu dia kemukakan kepada PAS dan PN, beliau mempunyai bukti. Jadi kenyataan hari ini tak masuk akal PN terima dana judi, kata Abdul Hadi. Dan dan seorang lagi pemimpin Perikatan Nasional juga membuat kenyataan bahwa PN tidak akan dedah identiti penyumbang dana, yaitu Timbalan Ketua Pemuda PN Wan Ahmad Faizal, Wan Ahmad Kamal juga berkata, jika Datuk Seri Anwar Ibrahim nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan ini, beliau boleh bertanya direct dengan Tengku Zafrul.
Jadi tonton apa apa komen Anda berita hari ini, Anda boleh komen di bawah. Kita harap semuanya cepat diselesaikan. Terima kasih.